حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang perlu taat 24 jam sebagai manusia, sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jin dan manusia, yang menjadikan neraka dan syurga, yang menjadikan dosa dan pahala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, nabi pemberi syafaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita antara umatnya yang mendapat syafaat baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini sambung topik iaitu mengenai hal ehwal rumah tangga ataupun orang kata apa, munakahat berkaitan suami dan juga isteri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum saya memulakan perbicaraan saya pada malam ini, jadi izinkan saya lah untuk memberi sedikit mukadimah. Dia bila kita tengok hari ini perbezaan, kita bertanya juga apakah perbezaan antara lelaki dan juga wanita. Jadi perbezaan, ada perbezaannya, ada kelebihannya, dan ada kewajipan dan ada tanggungjawab masing-masing. Bila kita tengok wanita ni, kelebihan yang ada pada wanita ni sudah pastinya mereka ini boleh menyusu, boleh mengandung, kata lebih dengan anak-anak. Dan juga syurga ini, orang kata apa, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga ini di bawah tapak kaki ibu. Dan orang perempuan ini juga orang kata apa, boleh buat kerja dalam satu keadaan 2-3 kerja boleh buat, berbanding dengan orang lelaki. Orang lelaki ni dia bagus juga buat satu kerja fokus, itu dinamakan fokus. Kemudian orang perempuan juga dari segi kebiasaannya, orang kata apa, boleh berjalan, berpegang tangan antara sesama mereka. Tapi kalau lelaki ni pegang tangan sesama mereka ni, ada something wrong, ada sesuatu yang tak kena. Dan begitu juga orang perempuan ni boleh pakai baju lelaki, t-shirt lelaki, tapi kalau orang lelaki ni pakai baju perempuan ni, ada sesuatu yang tak kena lah. Dan begitu juga dengan orang lelaki, ada kelebihan dia, yang mana Allah ciptakan dalam kitab Az-Zawajir sebut oleh Ibnu Hajar. Dari ulama tafsir membagikan lelaki ini ada beberapa perkara dari segi syar'i dan juga dari segi hakikatnya. Lelaki ini keistimewaannya mempunyai akal, mempunyai ilmu yang lebih banyak daripada orang wanita. Dan hati lelaki ini juga lebih bersabar dalam kerja-kerja yang kuat. Jadi wali, orang lelaki ini adalah wali, muazzin, azan, menjadi imam, menjadi khatib, berjihad di medan perang dan banyak lagi. Jadi apakah perbezaan? Kenapa penting perbezaan antara keistimewaan antara lelaki dan perempuan ini? Kerana dengan kelebihan lelaki, dengan kelebihan wanita, inilah kita bina sesuatu kekuatan. Kekuatan yang dinamakan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga ini terbina antara kekuatan suami dan kekuatan isteri. Jadi kita tak mampu untuk bina satu keluarga yang bahagia ini dengan sebelah pihak saja.
Ini tidak mampu, sudah pastinya akan berlaku kegoyahan di dalam rumah tangga tersebut. Hadirin rahmati Allah sekalian. Jadi hari ini saya nak ceritakan tentang tanggungjawab. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri terhadap suami. Dalam satu hadis yang disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syaran nisa, law ta'lamna bil haqqil azwajikunna la ja'alatil mar'ah min kunna tamsahul ghubar an qadami zawjiha bihurri zawjiha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai kaum wanita, seandainya kamu mengetahui hak-hak suami kamu yang wajib atas kalian, nescaya kamu akan bersedia membersihkan debu di kedua-dua tapak kaki suamimu dengan sebahagian wajahnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini nak menunjukkan bahawasanya tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri terhadap suami ini terlalu berat. Sampai mengatakan, Aisyah mengatakan begitu. Dan juga hadis yang lain disebutkan mengenai tanggungjawab suami yang perlu ditunaikan oleh si isteri. Berkata, wa annahu qalatin imra'atun lin nabi annabna ammi yakhtubuni fa akhbirni ma haqqu zawji 'ala zawjah fa in kana shay'an utiquhu tazawwajtuhu qala min haqqihi allau sa'ala min kharahu daman wa qayhan fala hisathu bilisaniha ma addat haqqah walau kana yanbaghi li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Pernah seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak pakcik hendak melamar aku, oleh itu jelaskan kepadaku apa-apa sahaja hak-hak suami yang wajib isteri tunaikan. Jika hak-hak itu sanggup aku tunaikan, nescaya aku bersedia menikah dengannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antara hak suami ialah seandainya daripada dua lubang hidungnya mengalir darah atau nanah, lalu isterinya menjilatnya dengan lidah, maka yang demikian itu belum cukup untuk menunaikan hak-haknya. Seandainya dibolehkan seseorang bersujud kepada orang lain, tentu aku akan perintahkan seorang isteri supaya bersujud kepada suaminya. Jadi riwayat Imam Hakim. Jadi ini nak menceritakan bahawasanya tanggungjawab isteri ini, sehingga kan Nabi menggambarkan nanah yang keluar daripada hidung seorang suami lalu dijilat. Belum lagi terlaksananya tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri terhadap suami. Terlalu berat. Ini antara hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi dalam kitab-kitab mengenai tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, dan ini memberikan kita satu gambaran. Jadi dengan dua hadis ini, adakah tuan-tuan untuk kita teruskan bagaimana tanggungjawab suami dan isteri? Jadi dah dengar dua hadis ni dah orang kata apa? Dah begitu dahsyat. Belum lagi kita ceritakan tentang tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri terhadap si suami. Hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Jadi saya simpulkan tanggungjawab ini kepada 5 perkara. Kerana apa disebutkan 5 perkara? Kerana banyak lagi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh isteri kepada si suami. Jadi saya rangkumkan jadi 5. Kerana apa, siapa kita sebut 5? Kerana angka 5 ni cukup penting, cukup berimpak kepada Islam itu sendiri dalam peristiwa dan apa juga kejadian. Bila kita tengok angka 5 ni mungkin mudah kot. Mungkin mudah kita kita hafal dan kita hayati, mudah kita nak mengikat sesuatu perkara tu. Antaranya kita tengok Islam yang mengatakan siapa angka 5 ni. Yang pertama sekali rukun Islam, 5 perkara. Kemudian sembahyang 5 kali sehari. Kemudian nak diceritakan apa dia? Hukum syariat Islam, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kemudian nak ceritakan apa lagi? Dengan angka 5 ni, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa sakit sebelum datang masa sihat, sebelum datang masa sakit.
Masa kaya sebelum datang masa miskin, masa lapang sebelum datang masa sempit, masa muda sebelum datang masa tua, kemudian masa hidup sebelum datang masa kita mati. Ini 5 perkara. Kemudian 5 perkara juga ini disebutkan dalam kitab sirah, 5 orang nabi ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu juga dengan peperangan yang disebutkan 5 perkara. 5 perkara yang wajib disegerakan. Apabila datang tetamu, hendaklah kamu menjamu dengan makan. Apabila ada kematian, hendaklah persiapkan untuk disimpan, untuk ditanam. Apabila cukup waktunya anak gadis, wajiblah kamu berikan dia kahwin. Bila kita ada dosa besar, eloklah kita segera bertaubat kepada Allah. Jika kita ada hutang, hendaklah kita wajib kita segerakan bayar hutang. Dan juga hadis Nabi, hadis yang lain juga cukup juga ceritakan tentang 5 perkara ini. Khamsun minal fitr, 5 perkara benda sunnah yang perlu kita jaga. Pertama, al-khitan, iaitu berkhitan, laki dan juga perempuan, sunat termasuk jawi. Kemudian wal istihdad, iaitu cukur bulu hari-hari. Wa natful id, cabut bulu ketiak. Wa taqlimul azfar, potong kuku. Yang terakhir sekali, wa qusus syarib, misai tu kena trim. Tidak disebut rambut, kerana zaman Nabi dulu rambut jaga dengan baik. Tidak disebut bulu hidung dan sebagainya. Kerana 5 perkara ni yang penting, yang perlu kita jaga. Banyak lagi cerita tentang 5 perkara ni. Jadi 5 perkara ini saya ceritakan tentang tanggungjawab isteri kepada si suami. Yang pertama kita lihat, pertama sekali sudah pastinya taat kepada suami. Jadi nak taat kepada suami ni bagaimana? Kena belajar lah. Kena belajar bagaimana kita nak taat kepada suami. Jadi taat kepada suami dalam perkara-perkara yang bukan berbentuk kepada maksiat. Suaminya kata, kamu nak keluar rumah ni tak payahlah pakai tudung. Duduk rumah ni buat apa nak sembahyang? Tak perlu sembahyang pun, tonggang langgang, tonggang terbalik, tak dapat duit apa pun. Yang ini benda-benda yang tidak sepatutnya suami bagi tahu kepada isteri, kerana itu adalah benda-benda yang wajib. Sembahyang wajib, wa aqimus solata wa atuz zakah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Bila kita beribadah kepada Allah, diwajibkan kepada kita menaikkan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu keluar rumah ni janganlah pakai baju ni besar-besar sangat, pakailah seksi sikit. Baju nipis. Ini satu yang bertentangan dengan syariat Allah, yang Allah berikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya benda-benda ini dijauhi, kerana dia akan timbulkan fitnah, terutama sekali di akhir zaman bagi kita pada hari ini. Dan bila wajib taat, dalam Allah Subhanahu wa taala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki ini pemimpin kepada wanita, memimpin, ketua kepada wanita. Maka bila laki sebagai pemimpin, isteri sebagai pengikut kepada si suami, maka wajib wajib isteri ini taat kepada perintah suami. Seolah dalam kitab Mirqatul Mafatih disebut, ibarat jasad manusia ni, yang paling kepala dia, yang paling ketua dia itulah hati kita ni, al-qalb. Fahuwa kal malik. Hati ini seperti raja. Wal a'dha'u karra'iyah. Dan anggota ini seperti rakyat. Jika benarlah apa yang dikatakan oleh hati, maka anggota yang lain sudah pastinya buat benda-benda yang baik. Jika sesuatu yang keluar, benda yang tidak baik daripada hati, sudah pastinya anggota-anggota lain buat benda yang tidak baik. Dan berkata qil, kata qil setengah kata pepatah Arab, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut pemimpin mereka. Apa kat dalam kitab Bidayah wan Nihayah sebut, benar apa yang dikatakan itu. Kerana pemimpin ni, manusia ni akan mengikut pemimpin dia, apa yang dia bawa, apa yang diajarkan, apa yang disuruh dia buat. Maka manusia ni mengikut kepada tata cara, tata kelakuan pemimpin itu sendiri. Jadi sebagai isteri, taat kepada perintah Allah itu adalah satu kewajipan. Mula-mula sekali
Bila taat kepada perintah suami, sudah pastinya Allah akan redha dengan perbuatan tersebut. Bila Allah redha, sudah pastinya ganjaran tidak lain adalah syurga. Dalam hadis Nabi disebut, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuannya mati dan redha, suaminya redha terhadap dia, maka masuklah syurga. Jadi inilah banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada si isteri ni dalam mematuhi tanggungjawab terhadap si suami. Dan tanggungjawab taat kepada perintah Allah ini wajib suami, isteri ni layan suami dia. Dari segi setiap apa juga urusan rumah tangga, dari segi ibadah, dari segi kerja dan sebagainya. Yang ini yang perlu kita jaga. Yang pertama sekali itu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, iaitu menjaga kehormatan. Dalam menjaga kehormatan ini, dengan erti kata lain, isteri tidak boleh membawa masuk orang yang tidak disukai oleh suami dia. Iaitu tidak memberi izin kepada suami, tidak memberi izin oleh suami terhadap isterinya, siapa-siapa yang berada di dalam rumah. Dan ini juga Nabi sebut dalam hadis, adapun hak kamu ke atas isterimu, jangan kamu mengizinkan orang lain menggauli isterimu, dan membenarkan apa yang kamu benci memasuki rumahmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ini, apabila suami tak suka, janganlah isteri ni meremeh-remehkan apa yang suami tak suka ni. Walaupun dia tak suka ni tanpa sebab. Begitu juga apabila suami tidak mengizinkan isteri ni keluar rumah tanpa sebab, isteri tidak boleh keluar rumah. Jadi ini yang perlu difahami oleh si isteri terhadap si suami dia. Cuma dalam kes berlakunya perceraian pada hari ini, kadang-kadang kita lihat benda-benda begini kerana pergaulan ataupun pencampuran, ataupun orang kata apa, adanya sesuatu di dalam keluarga sebelah isteri ni. Sebagai contohlah, berlakunya pergaduhan, perdebatan antara suami dan isteri kerana adik-beradik si sebelah isteri ni. Abang ipar dengan adik ipar lah, senang cerita. Jika sekiranya suami ni bagi tahu kepada isteri, jangan benarkan adik-beradik kamu lelaki ni masuk ke dalam rumah aku. Jadi si isteri ni pun taat dan patuhlah perintah si suami ni. Kemudian dia pun bagi tahu kepada adik-beradik. Adik-beradik dia, suami ni, abang ipar kamu tak suka kamu ni datang masuk ke dalam rumah. Dan dia sebagai adik ipar kena tahu dan kena sedar. Bila abang ipar ni tak suka bagi masuk rumah, janganlah kamu masuk rumah. Janganlah kata-kata masuk rumah. Jadi dia kena sedar. Kalau datanglah dengan keluarga dia, dengan adik-beradik sebelah, adik-beradik dia nya, mak dan ayah dia, datang ke rumah si suami. Jadi berlalutanlah cerita ni. Jadi 2-3 selang, okey dia berjalan, tuk tiba-tiba adik sebelah perempuan ni dia datang juga. Datang ke rumah si suami ni. Jadi maka berlakulah pertengkaran. Suami halau adik-beradik si isteri ni. Jiran-jiran dengar, anak-anak beranak tahu sikap tingkah laku ayah dia. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya perceraian. Bila berlakunya begini, suami mengugut isteri dia. Dah halau rumah, halau keluar, kemudian mengugut isteri dengan cerai dan juga talak. Jadi ini sesuatu yang tak sepatutnya ni berlaku, kerana tingkah laku, kerana sikap adik-beradik yang tidak disukai oleh si suami. Jadi apa solusinya? Jadi apa benda ni hari ni berlaku benda ni? Jadi saya nak bagi tips lah. Tips bagaimana kita nak menghadapi perkara-perkara begini, sebagai suami dan sebagai isteri. Yang pertama, bagi pihak si isteri, apabila suami ni tak suka, walaupun adik-beradik dia sendiri, dia kena taat dan juga patuh perintah si suami.
Pertama, kerana berapa? Kerana untuk mengelakkan berlakunya perceraian, pertengkaran, pergaduhan antara suami dan isteri. Yang kedua, kerana dia menghormati si suami sebagai ketua keluarga, ketua pemimpin dalam rumah tangga. Yang ini kena, suami kena, isteri kena lihat balik benda ni. Yang kedua, bagi si suami pula, jadi suami kena banyak berbincang dan banyak bersabar. Jika dia balik rumah, dalam kitab Ar-Rajul wal Bait, bainal waqi' wa bainal wajib wal waqi', lelaki hari ini di antara lelaki dan rumah tangga, di antara yang wajib, realiti dan yang wajib, karangan Dr. Husin Syahatah. Saya kata penyelesaian ni bagaimana? Bagi si suami ni, jika masuk rumah tengok ada adik-beradik dia, jangan dia terus melenting. Jangan dia terus melenting. Yang pertama, diberi solusi. Pertama sekali, beri salam kepada adik-beradik, kemudian cabut keluar rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam rumah, tengok ada adik-beradik lelaki ni ada juga, hati marah ni, terus masuk dalam bilik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masuk dalam rumah, tengok-tengok ada adik-beradik yang dia tak suka ni, bagi cakap baik-baik dengan isteri, bagi tahu, suruh adik-beradik ni balik, suruh dia balik. Yang keempat, tunggu adik-beradik ni balik dulu. Tunggu adik-beradik balik ni, siaplah isteri aku. Jangan begitu. Bagi adik-beradik ni balik, kemudian tegur isteri dia dengan sempurna, dengan baik. Ni abang tak suka ni adik-beradik, ni datang juga dah bagi tahu dah. Jadi abang tak suka benda inilah kali terakhir. Yang kelima, beri amaran kepada isteri-isteri. Abang dah bagi tahu dah, jangan bawa adik-beradik ni. Jika adik-beradik ni datang, sesuatu yang tak akan diingini akan berlaku. Abang takut begitu, kerana abang tak suka benda begini berlaku. Jadi ini solusi pada si isteri, solusi pada si suami. Adakah ini suatu benda yang elok? Diberikan satu solusi jalan pertengahan, supaya tidak berlaku perceraian, pergaduhan dan sebagainya. Jadi ini perlu dijaga kehormatan, terutama sekali apabila si isteri ni tidak mengendah kepada larangan, keizinan suami terhadap apa yang diperintahkan oleh suami terhadap isteri. Ini isteri kena faham. Jadi yang seterusnya iaitu mengenai jaga harta suami. Jadi jaga harta suami ni juga, wajib jaga harta suami. Jadi tak boleh belanja dengan tanpa kebenaran si suami. Jadi dalam hadis Nabi juga disebut, hadis Nabi mengatakan bahawasanya, jika suami mau keluar, jagalah dia, dan jagalah dia, dan menjaga dirimu dan hartanya. Jadi apabila Nabi SAW bagi tahu kepada si isteri supaya jaga suami dia, jaga harta benda dia, jaga tingkah laku, kemaluan, keaiban, supaya dia tidak mencerminkan kepada rumah tangga tersebut, tidak mencerminkan keburukan kepada si suami. Jadi cara untuk kita membelanjakan harta si suami ini, yang mengatakan jaga harta suami ini, cara dia dengan tidak belanja harta suami dengan cara yang boros. Belanjalah dengan cara berpada-pada. Dan ini kes yang mana ambil harta suami, ambil duit isteri, isteri ambil duit suami tanpa kebenaran suami. Boleh ke tak boleh? Ada berlaku cerita yang mengatakan bahawasanya suami ni dia lebihkan mak ayah dia saja. Lebihkan mak, lebihkan ayah, lebihkan ibu bapa sebelah suami ni. Sedangkan kami ni, anak beranak ni, tidak dia beri nafkah yang sempurna, nafkah yang adil. Dia tahu duit tu ada dalam poket si suami ni, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Jadi tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, boleh tak isunya, boleh tak ambil tanpa kebenaran si suami. Okey, kita tengok bagaimana kita nak selesaikan perkara ni. Jadi suami kena bagi tahu isteri, duduk berbincang. Suami kena bagi tahu isteri,
Kerana hadis Nabi SAW sebut, sebagaimana seorang mengadu kepada Nabi SAW mengenai ayahnya yang suka ambil reta anak dia. Ya. Kemudian Nabi kata apa? Anta wa ma'luka li abika. Kamu dan harta benda kamu adalah untuk mak dan ayah kamu. Jadi ini kena perjelaskan. Suami kena bagi tahu kepada isteri, tanggungjawab dia, harta benda dia semualah milik mak dan ayah si suami ni. Yang itu pertama sekali kena jelas. Yang tak ada istilah melebihkan antara suami, antara isteri, nafkah isteri, nafkah anak beranak kepada si suami, kepada si isteri, lebihkan kepada mak dan ayah. Yang ni kena perlu jelas kepada si isteri. Bahasanya harta benda suami ini adalah hak mak dan ayah dia. Kerana hadis Nabi sabit tentang perkara itu. Kemudian yang kedua, apabila suami isteri ni dah faham, suami kena perlulah seimbang antara beri nafkah kepada mak dan ayah dan juga beri nafkah kepada keluarga dia. Bila untuk masa depan anak dia, masa depan isteri dia, dari segi pelajaran, dari segi pendidikan, dari segi perubatan, perlulah ada seimbang antara suami dan isteri ni. Tak boleh dia nak sebelah pihak je. Kerana ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun harta laki suami milik kepada mak dan ayah dia, dan dia perlu seimbang antara keluarga dia dan juga mak dan ayah dia. Kerana ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kerana apa? Tidak seimbang antara nafkah. Kerana inilah tanggungjawab si suami. Tanggungjawab si suami terhadap keluarga dia. Dan yang penting, beri mesyuarat. Kita mesyuarat, kita bincangkan bagaimana untuk memberi keseimbangan antara nafkah si keluarga dan juga nafkah ibu bapa. Bincang dengan ni duit ni untuk siapa, ni untuk siapa, ni duit siapa untuk siapa dan sebagainya. Kerana ini penting untuk kita melihat keluarga ini menjadi bahagia, tidak berlaku perceraian, tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku pertengkaran antara suami dan isteri. Kemudian apabila suami jelas tentang perkara ini, suami hendaklah apabila dah tahu dah isu begini, suami kena lebihkan si mak dan ayah dia. Maka perkara ini tak perlu dibesar-besarkan. Ceritalah, viral lah, Facebook, dalam Instagram dan sebagainya, tak perlu nak besar-besarkan. Kerana ini jalan yang diberikan oleh Islam untuk suami dan isteri taat dan patuh. Kita kalau kita guna akal saja semata-mata ni tak sempurna kita. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Islam untuk kita sama-sama ada keseimbangan di antara suami dan juga isteri. Yang keempat, iaitu hiasi diri hanya untuk si suami. Jadi bila suami ni keluar rumah, isteri duduk di rumah, hiasilah diri dengan sempurna, dengan baik. Ini tidak, duduk di rumah, suami tak ada. Kalau suami ada, mulalah pakai baju Batman tu, baju kelawar. Jadi itulah baju koyak sana, koyak sini, sayang nak buang kerana suami beri, mula-mula berkenan dulu. Jadi tak kira lah pakai baju apa sekalipun, baju kelawar pakai pula tepung apa, dekat sekati di muka ni tepung. Jadi ini suami tengok, dia kata, kalau kambing pakai gincu pun lagi lawa katanya. Jadi jangan kita bersikap begitu, terutama sekali orang perempuan. Hiasi diri ni hanya untuk si suami dia. Wajib. Bukan nak keluar rumah baru kita nak berhias. Keluar rumah barulah kita nak pakai cantik. Tidak. Keluar rumah barulah nak pakai foundation, toner dan sebagainya, Safirania, emas dan sebagainya. Tidak. Dan ini wajib duduk di rumah kepada si suami. Dan suami pula bila berada di perjalanan, keluar outstation saja, bila nak balik dia wajib telefon isteri dia, kata abang nak balik, abang nak sampai sekian waktu. Jadi ada persiapan kepada si isteri ni, dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segi tempat tidur dan sebagainya, memberi keselesaan kepada si suami ini. Jadi inilah hias diri hanya untuk si suami. Yang seterusnya iaitu yang kelima, iaitu mengenai susun atur rumah tangga ini. Susun atur rumah tangga ini kadang-kadang kita lihat. Kadang-kadang suami suka keadaan begini, isteri suka keadaan begini.
Ataupun dengan kata lain, si isteri suka makan kedai tom yam, si suami suka makan kedai spaghetti sebagai contohnya. Si isteri nak kereta warna biru, si suami nak kereta warna merah. Jadi kadang-kadang benda ini tidak, orang kata tidak jelas. Jadi akan berlakulah pertengkaran. Kadang-kadang benda yang kecil ni akan berlaku pertengkaran. Yang ini kita nak jauhi kalau boleh. Suami sebagai contohnya lah. Suami ni suka bela kucing, isteri tak suka bela kucing. Jadi duduk berbincang. Kerana negosiasi ni lebih penting. Sama ada kita bila benda ni berlaku, adakah perlu kita tengok kita nak ikut negosiasi ataupun kompromi. Bila kita tengok kompromi ni maksudnya kita mengalah lah. Ikut saja. Kerana apa? Kerana memang kita ASEAN kita disuruh kompromi, supaya kita tak, orang kata apa, tak keras kepala, tak cerewet dan sebagainya. Tapi bila kita kompromi kan, kita mengalah ni, selesai masalah di luar. Selesai antara suami dan isteri, tapi membara masalah di dalam diri kita. Jadi ini sepatutnya tidak berlaku. Dan ini yang paling kita takut. Bila berlaku pertengkaran yang kecil ni, benda yang besar ni akan keluar kepada si suami ni tadi, si isteri ni tadi. Jadi kena patuh, kena taat. Jadi apabila benda ni keluar, kita berkompromi, tak kena, jadi ambil yang jalan yang kedua, iaitu negosiasi. Kita berbincang dengan si suami ni tadi. Isteri bincang dengan suami, pasal apa nak bela kucing? Isteri kata dia tarik cakor sofa, cakor lantai, cakor kapet, cakor lansi dan sebagainya. Jadi suami, pasal apa nak bela kucing? Gini sekiannya. Jadi bina satu peraturan yang baru. Jadi pastikan si kucing ni berak kencing dia ditandai, di tempat yang disediakan. Jangan cakor-cakor tempat tidur, jangan dia naik dan sebagainya. Beri peraturan kepada suami. Jadi bila ada beri peraturan, ini akan jadi satu peraturan yang baru yang sama-sama kita ikut. Jika sekiranya suami tak ikut, ini balasan dia. Jika isteri tidak ikut, ini balasannya. Kerana ini ada satu cipta peraturan yang baru. Adakah ini satu yang baik? Sudah pastinya. Kadang-kadang tanggungjawab kita, siapa nak buang sampah, siapa nak buang rumah, siapa nak sapu sawah, siapa nak cuci tandai, siapa, macam-macam. Jadi kita duduk, kita bincangkan, okey, kita tuliskan, ini tugas orang ni, ini tugas orang ni, ini tugas orang ni, supaya tanggungjawab kita itu berjalan seiring. Dan ini penting supaya kita dapat melihat, supaya kita membina satu keluarga yang bahagia, supaya kita bina peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam membina satu keluarga yang baik, yang elok dan sebagainya. Hadirin dimati Allah sekalian. Dan sebagai dalam peraturan urusan rumah tangga ini juga, dalam hadis Nabi SAW disebut, ketika mana Nabi nak mengahwinkan Ali dengan Fatimah, Allah bagi tahu kepada Ali, wahai Ali, kamu bertanggungjawab urusan di luar rumah, dan Fatimah, kamu bertanggungjawab urusan di dalam rumah kamu. Dan sebagai kesimpulannya, dan sebagai dalam aturan rumah tangga ini, kita berilah kepada orang yang lebih dekat dengan bidang dia dan pakar dalam tanggungjawab dia. Bila kita dalam urusan rumah tangga, kita serahlah kepada si isteri kita. Dalam bab-bab teknikal dan sebagainya, kita serahlah kepada si suami. Itu juga bila kita kadang-kadang dalam urusan rumah tangga ni, isteri dia lebih mengetahui apa-apa hal di dalam rumah ni. Kalau kita dah hilang stokin contohnya, hilang kain, hilang ni, kita tanya siapa? Tanya mak ke tanya ayah? Sudah pasti kita akan tanya mak kita, kerana dia lebih mengetahui di mana terletaknya barang-barang tersebut. Hadirin dirahmati Allah sekalian, sebagai 5 benda, sebagai kesimpulan kita pada malam ini, yang pertama sekali, taat kepada Allah. Yang kedua, jaga kehormatan. Yang ketiga, jaga harta suami. Yang keempat, hiasi diri. Dan yang kelima, iaitu aturan rumah tangga ini hendaklah diuruskan mengikut peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dan saya teringat sebagai kesimpulannya, pengarang kitab Uqudil Lujain fi bayan huquqi zaujain, dia mengatakan bahawasanya anna zawja li zawjati kal walid
lil walad, lianna ta'atil walad liwalidihi wa ridahu wa talaba ridahu wajibun wala yajib ala zalik wala yajib ala zawj wala yajib zalik ala zawj. Kata pengarang Syekh Nawawi, sesungguhnya lelaki ini dengan suami atau isteri ini seperti mak dan ayah, seperti anak dengan seperti hubungan antara suami dan isteri ini seperti mak dan anak-anak, kerana seperti ibu bapa dan anak-anak, kerana ketaatan anak terhadap ibu bapa itulah satu kewajipan, dan orang kata menuntut keredaan kepada ibu bapa ini merupakan satu kewajipan, dan ini tak wajib kepada si suami. Maksudnya di sini suami isteri seperti seolah-olah seperti satu keluarga, antara hubungan antara anak dengan mak dan ayah. Dan bila anak wajib menuntut sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan dia, ketaatan untuk mak dan ayah ni. Jadi dari sini kita dapat lihat, maka tanggungjawab isteri terhadap suami cukup besar. Tidak hanya dengan menunaikan sembahyang, buat benda yang wajib, walaupun hadis Nabi ada disebut, buat benda apa yang disuruh, tinggalkan apa yang perintah, taatlah perintah suami, masuk ke dalam syurga. Sebenarnya lebih berat daripada itu lagi, sebenarnya hadis yang saya sebutkan mula-mula tadi. Maka oleh itu isteri kena jagalah, kena jaga tingkah laku dia, kena jaga perwatakan dia, hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia dengan orang lain, kerana isteri ni memain peranan yang besar. Saya rasa cukup setakat ini untuk kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa limna at-ta'wil waj'alna min ibadikas solihin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.